Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini kita akan sama-sama belajar pendidikan Islam tahun 4, bidang akidah, tajuk nifaq. Mari kita perhatikan dan kita fikirkan bagaimana gambar di depan kita ini. Apakah akibat bila kita suka menipu? Akibat orang yang suka menipu. Gambar yang pertama, seorang pengembala kambing sedang mengembala kambing. Tiba-tiba dia terfikir ada suatu idea ingin menipu orang-orang kampung di sekitar itu. Maka dia mengatakan ada harimau yang ingin memakan kambing peliharaannya. Bila orang-orang kampung datang, maka dia kata dia menipu. Tidak ada harimau pun yang datang. Pada satu ketika, kemudian harimau betul-betul datang untuk menerkam kambingnya. Lalu dia minta tolong kepada orang kampung untuk meminta tolong daripada orang kampung agar menyelamatkan binatang peliharaannya. Tetapi pertolongan beliau itu tidak diendahkan kerana orang menyangka bahawa beliau menipu. Lalu dia pun menyesal atas perbuatannya. Mari kita fikirkan apakah akibat yang diterima oleh pengembala kambing tersebut. Akibatnya dia tidak dipercayai kerana dia telah menipu. Lalu akibatnya tidak ada pertolongan daripada sesiapa pun. Baiklah, mari kita teliti dan kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan nifaq. Apakah yang dimaksudkan dengan nifaq? Nifaq bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Nifaq bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Apakah pula hukum nifaq? Hukum nifaq adalah haram kerana Allah memberikan ancaman terhadap golongan munafik. Firman Allah Subhanahu wa taala, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-145. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ciri-cirinya dengan jelas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathah. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila bercakap dia berdusta, berbohong, menipu. Yang kedua, apabila berjanji dia mungkir janji. Yang ketiga, apabila diberikan sesuatu amanah dia khianat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apakah maksud munafik? Munafik ialah orang yang memiliki sifat nifaq. Munafik ialah gelaran bagi orang yang mempunyai sifat nifaq. Jadi nilai
kita wajib menepati janji. Mari kita lihat dan kita ingati nifak terbahagi kepada dua, iaitu nifak i'tiqad dan nifak amalan. Nifak i'tiqad iaitu tidak beriman dengan ajaran Islam. Tidak beriman, tidak yakin, tidak percaya dengan ajaran agama Islam. Namun dia berpura-pura seperti beriman dengannya. Ta'rif ini ataupun maksud ini kita boleh perhatikan yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di kalangan orang-orang Yahudi, yang mana mereka jelas terus terang sembahyang di belakang Nabi, berkawan dengan sahabat dan Nabi, tetapi dia tidak beriman sebenarnya. Contoh-contoh orang-orang munafik di zaman Nabi iaitu yang bernama Abdullah bin Salam. Seterusnya yang kedua, nifak amalan. Nifak amalan iaitu berdusta sebagaimana hadis tadi. Yang kedua, memungkiri janji. Yang ketiga, khianati amanah. Apakah faktor yang mendorong kepada nifak? Apakah penyebab yang menjadikan seseorang itu nifak? Yang pertama, kerana kelemahan iman, kerana selalu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan iman kerana selalu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak jujur dan mudah melakukan khianat. Yang ketiga, kurang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, haloba dengan keduniaan sehingga melakukan kezaliman. Itulah 4 faktor yang mendorong kepada nifak. Seterusnya, apakah perkara yang menyebabkan nifak? Yang pertama, apabila bercakap dia berdusta. Apabila berjanji dia mungkir. Apabila diberikan sesuatu amanah dia khianati. Jadi nilai iman sangat berharga. Seterusnya, mari kita baca dan kita ingati apakah kesan nifak dalam kehidupan individu, masyarakat, keluarga dan negara. Dari segi individu, dibenci masyarakat. Masyarakat membencinya. Hilang rakan dan taulan. Tidak ada orang yang ingin bersahabat, berkawan dengannya. Yang ketiga, sentiasa berada dalam keresahan dan ketakutan. Kerana dia merasai orang-orang akan, kawan-kawan, keluarganya akan memarahinya. Baiklah, dari sudut keluarga pula, hilang rasa kasih sayang antara ahli keluarga. Tiada hormat menghormati sesama anggota keluarga. Yang ketiga, timbul perasaan curiga. Manakala kesan dari sudut masyarakat pula melemahkan perpaduan dan kesatuan dalam masyarakat. Sentiasa berbalah dan bergaduh. Yang ketiga, hilang nilai dan akhlak bermasyarakat. Adapun kesan pada negara, iaitu akan berlaku khianat, penindasan dan kezaliman. Daripada siapa ni? Daripada pemimpin-pemimpin, menteri besar, esku-esku. Bila berlaku khianat, bila berlaku nifak, pada mereka ni akan berlakunya khianat, penindasan dan kezaliman. Seterusnya, umat akan mundur dan akan lemah. Yang ketiga, mudah dikuasai dan dijajah oleh
bangsa asing. Jadi kesimpulan daripada pembelajaran kita tentang nifaq pada kali ini iaitu sikap tazkirah, siakap sinuhung, gelama ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Jadi bila kita bercakap bohong, maka banyaklah perkara-perkara keburukan dan kemungkaran akan berlaku. Antaranya mencuri. Jadi nifaq meruntuhkan akhlak. Saya harap agar anak semua dapat memahami dengan baik tajuk nifaq kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan sama-sama belajar. Jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.